Majda Amanina. Marha, marha. Marha, marha. Singapuraku, di sinilah tempat aku dilahirkan. Di sinilah juga aku dibesarkan. Aku akan berusaha bersungguh-sungguh demi negara dan bangsa yang teguh. Singapuraku, aku akan berusaha dengan gigih untuk menaikkan namamu. Aku akan kuhiasi dengan segala keindahan, membawa impian serta harapan. Singapuraku, usah peduli mereka yang dengki. Mereka berdiri di bumi ini bersopan santun dan berhemah tinggi. Amalan bangsa terus dihayati. Singapuraku, akan ku teruskan usaha murniku, mendidik dan membela anak-anakmu supaya akan lahir generasi gemilang, memastikan dikau terus cemerlang. Madrasahku, tempatku mencari ilmu, tempatku bersama teman-temanku, menimba ilmu tanpa jemu untuk bekalan masa depanku. Madrasahku, ku tatap gerbang menjulang tinggi, ku langkah kakiku sepenuh hati, memasuki halaman yang luas mengusik mata, halaman madrasahku yang tercinta. Madrasahku, kelasmu yang nyaman, halamanmu yang indah, serta suasanamu yang segar membuatku bersemangat untuk belajar. Madrasahku, kaulah sumber ilmuku, kaulah punca harapanku, mencapai cita-cita murniku, mendidik anak-anak bangsaku. Sekian, terima kasih. Jadi kita dah dapat lihat, alhamdulillah ya, sajak daripada menengah 2. Jadi mereka tu memang sajak lah buat sajak tu kan. Okay. Dan Aziz, tema kita pada hari ini adalah apa? Madrasah's contribution to Singapore since independence. Jadi Haris, apakah sebenarnya madrasah punya contribution ni? Anda pun kurang pasti. Oh, madrasah yang contribution ni banyak sangat. Dan di antaranya adalah madrasah telah mengeluarkan ulama-ulama yang telah berbakti kepada Singapura. Tanpa ulama-ulama ini tak akan wujudlah madrasah-madrasah yang lain, dan tak akan wujudlah masjid-masjid dan dana di masjid-masjid. Betul. Jadi ulama-ulama kita telah pun bertungkus lumus ya. Jadi Haris, memandangkan Singapura ni negara yang multiracial,
Jadi takkan nak cakap Melayu je kan? Haziq, jadi Ana rasa kita nak ajar cheer lah pada mereka. Oh, cheer. Oh, boleh, cheer. boleh. Hantar cuba. Okay, kita akan ada cheer. Antum semua jawab. Contohnya kita cakap Singapura dan madrasah. Antum semua cakap majulah. Boleh? Boleh Haris? Kita cuba. 1, 2, 3. Haziq. Singapura dan madrasah. Singapura dan madrasah. Singapura dan madrasah. Okay, bagus. Jadi kita akan ada cheer ni ya. Okay, jadi Haris, memandangkan Singapura ni negara multiracial. Jadi Ana tak nak cakap Melayu je lah. Nak pula cakap English kan? Boleh Haziq. Cuba. So Haris, what do we have after this? So I think we're gonna have a choral reading from Sec 3, Okay. which so the title is My Hometown Singapore. Yes. So all of you don't misunderstand. It's not going down the water to find the coral reefs. That is coral reefing. But this is coral reading. Don't misunderstand that. Okay. So I check first if they are ready. Alright. Okay. So are you all ready to see the performance? Yeah, we are also ready to follow to see the performance. So if you are ready, we are more ready to see the performance. Marha, marha.
Oh, what a great performance from Secretary. Yeah, that's Yes. I think that's one of the most memorable performance by secondary 3. So Haziq, do you know to do the choral reading you need a great bond and understanding. Yeah, we need a good relationship between all of us to make the thing happen. Yeah. So this is one of the performance that show the ukhuwah in this madrasah is very strong. So marha. Okay. Ana pun dah penat lah berbual English kan. Dah kena fikir vocabulary dia semua. Jadi Ana bawa Melayu je lah Haris. Alhamdulillah. Jadi Haris, tadi ada bilang satu macam contribution madrasah gitu. Jadi apa lagi Mesti ada banyak lagi kan? Betul lah. Anda kata memang betul lah, memang banyak sangat. Jadi masih boleh elaborate lagi yang pasal ulama tadi. Ulama kat Singapura ni mereka menjaga keamanan dan keharmonian dalam negeri Singapura ni. Tanpa mereka kita tak akan harmoni macam sekarang. Jadi kita bersyukurlah ke hadrat ilahi kerana menghantar ulama-ulama ini ke negara ini untuk menjaga keharmonian dan keamanan Singapura. Ya, Haziq, anda tahu tak yang ulama-ulama di Singapura ini ada menubuhkan sebuah grup iaitu dipanggil sebagai RRG. Anda tahu apa RRG? Tak tahu apa tu Ia adalah Religious Rehabilitation Group yang mana mereka ni mereka counsel lah orang-orang teroris di Singapura yang ada ideologi teroris, mereka membangkang ideologi teroris ni. Okey, faham. Yang tak ada faham. Dah faham. Seterusnya apa kita ada Zee? Jadi lepas ni kita ada sebuah sketsa daripada gabungan Periwan Periutu atau dikenali sebagai 4PU, maka insya-Allah akan menjadi suatu sketsa yang gempak dan hangat. Jadi anda tengok dulu dan mereka dah siap sedia belum? Okey, nampaknya mereka dah bersedia. Antum semua dah bersedia? Tapi sebelum tu, Singapura Madrasah. Baiklah. Jadi kita mempersembahkan 4PU dan sketsa mereka yang ada kena-mengena dengan keharmonian kaum. Maka falyatafaddal mashkura. Marha. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Barak bin Habibullah Dan nama saya Ahmad Uzaifah. dan kami dari Dari mana? kami semua dari rumah kan. Okey, tak apa, tak kelakar. Tapi tak apa. Okey, semua tahu kan asal kami dah berkumpul di Dewan pada hari ini. Semua tahu kan asal? Sebab kami meraihkan SG50 50 tahun selepas kemerdekaan Singapura. Tapi tak semua tahu apa tema yang akan dipersembahkan oleh rakan-rakan kami dari 4PU. Betul tak Zaifah? Betul? Jadi apa yang akan dipersembahkan oleh mereka? Jadi persembahan kali ini kan, kita ingin mempersembahkan apakah peranan ulama di Singapura, negara kita ini semenjak kemerdekaan juga. Oh, ulama pun memainkan peranan dalam kemajuan Singapura. Mestilah. Tengok kita ni semua ni, bukti yang ulama plays a big role lah di Singapura. Ustaz-ustaz kita, Ustaz. Oh, baru anak tahu. Ya ke?
Assalamualaikum. Anda bersama saya Danish yang akan menjadi pengacara anda pada hari ini bagi forum Tanya Ustaz Anda. Ya. Forum ini adalah hasil daripada kerjasama MUIS dan juga RGG. Ya, tujuannya adalah untuk memahamkan masyarakat kita akan isu-isu dan juga konflik-konflik yang terjadi di masyarakat, dalam masyarakat kita dan juga agama kita. Ya, sebelum tu saya ingin memperkenalkan tetamu undangan kita, iaitu Ustaz Dr. Dr. Rushaidi Al-Bakri. Dia adalah seorang graduan daripada Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah dan juga seorang ahli politik. Tanpa membuang masa lagi, mari saya tanya soalan yang pertama, iaitu apakah peranan ulama di Singapura dalam menjadikan Singapura ini kota yang harmoni? Sila jawab, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengerusi majlis, Danish dan juga sesiapa yang sudah hadir pada majlis pada saat ini. Selaku ulama di Singapura ataupun selaku salah satu asatizah di Singapura, kita memainkan peranan penting dalam menjadikan kota Singapura kita ini tempat yang harmoni, di mana adanya persalahfahaman di antara kaum itu kita tiadakan. Itulah peranan kita di sana. Oh, iya ke, Ustaz? Ada lagi? Dan apa peranan ulama di Singapura ini? Pada saya ada 3. Atau mungkin ada banyak lagi, tapi hari ini kita nak bincang pasal terorisme dan sebagainya. Dan yang pertamanya adalah ulama di Singapura ini sentiasa menganjurkan forum seperti ini dalam mendidik masyarakat akan ajaran Islam yang hakiki. Kerana kita percaya bahawa jika kita menerima maklumat daripada internet, kemungkinan ianya tak betul. Jadi kita perlukan seorang guru yang betul. Dan kedua, ulama di Singapura ini menubuhkan pertubuhan seperti RRG, di mana mereka memerangi fikiran radikal demi menjaga kesucian agama Islam. Dan yang ketiga, selain daripada mereka bekerjasama antara mereka sendiri, mereka juga bekerjasama dengan ulama bagi agama lain seperti Kristianiti dan sebagainya. Inilah untuk mewujudkan masyarakat yang harmoni. Kerana kita percaya, Danish, bahawa untuk membina Singapura pada hari ini, ianya perlu masyarakat yang harmoni dan sebagainya. Betul. Jadi soalan yang pertama tadi itu adalah juga soalan yang terakhir, kerana masa tidak mengizinkan kita, ya. Alhamdulillah kami telah pun ke penghujung rancangan kita ini, ya. Kami mengharapkan forum sebegini dapat membuka fikiran kita dan juga dapat menghargai jasa ulama-ulama kita dalam menjadikan kota Singai ini aman dan harmoni. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Awak kat mana, ya? Awak rasa saya tengah buat apa? Awak tengah buat apa, ya? Saya tengah tunggu awak lah. Meeting pukul 8 pagi, sekarang dah pukul 7 malam. Datang cepat. Okey, insyaAllah. Apa tu meetingnya di mana? RRG, ya? Di RRG, betul. Okey, insyaAllah. Okey, nanti saya akan sampai dalam 10 minit, insyaAllah. Assalamualaikum. Sila duduk. Jadi sebelum kita mulakan, saya nak mengucapkan ribuan penghargaan kepada Profesor Azhar As-Surri, Ketua Pembangunan Masjid dalam Pejabat Mufti, Ustaz Farhan Al-Hafiz,
Ustaz Hasan Al-Hafiz, Ketua Pembangunan Belia, dan Dr. Rusyadi Al-Bakri, penyelidik sosiologi bagi Raja Ratnam School of Research. Jadi seperti mana kita dimaklumkan, masyarakat kita ni sekarang sedang mengalami satu situasi di mana ancaman radikal dari luar negara telah pun mengancam keharmonian kaum agama di Singapura. Jadi kita ni sebagai ketua-ketua organisasi lah kan, perlulah kita mendatangkan satu idea dan memainkan peranan yang penting dalam untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Jadi betul tak awak rasa? Ustaz Haziq, saya setuju. Ana setuju sangat dengan anda tu. Saya ni kan sebagai ketua pembangunan masjid di Pejabat Mufti, ingin menyarankan kita ni semua ustaz-ustaz ni ingin menyarankan bahawa kelas-kelas agama di Singapura ini dipertingkatkan lagi. Dan bukan itu saja, saya rasa kita juga harus memberikan teks khutbah pada khatib-khatib kita pada setiap hari Jumaat, agar pendengar-pendengar khatib ini, pendengar-pendengar khutbah Jumaat ini tidak tersasar. Apa pendapat anda, Ustaz Farhan? Saya setuju sangat-sangat. Dan bagi belia pula, bukan di sini tapi di luar, bagi yang baru berjinak-jinak untuk mengenal agama Islam, kita harus mendidik dan mentarbiahkan mereka sebelum mereka mendapat apa-apa informasi dari sumber yang tidak boleh dipercayai. Betul tak? Betul-betul, Masya Allah, Masya Allah. Selain daripada kita bekerjasama dengan agama kita sendiri ataupun masyarakat kita sendiri, kita perlu juga mengadakan persefahaman yang baik antara kaum-kaum ataupun antara agama-agama lain demi mewujudkan persefahaman yang baik, lantas kita mendapat satu keharmonian untuk membina Singapura pada hari ini. Baiklah, dan bagi pihak saya pula sebagai Presiden Pergas, saya perlulah memastikan bahawa pendidikan yang diterima masyarakat ni adalah pendidikan yang betul, yang selaras dengan agama Islam, dan juga asatiza-asatiza kita mendapat pendidikan yang baik agar tidak terpedayalah dengan ajaran-ajaran sesat yang seperti ideologi-ideologi yang sesat dan sebagainya. Jadi itu sajalah pada meeting kali ini ya. Sampai di sini saja pertemuan kita. Jumpa lagi di masa depan. Kita akhirkan dengan tasbih kafar dengan suratul As. Jadi kita baca doa tu, kita boleh balik. Okey. Subhanallah. Waalaikumsalam. Amin. Sallallahu ala Muhammad. Train approaching. Please stand behind the yellow line. Doors opening. Doors closing. Next station, Jubilee. Seronok tak tadi? Tak. Kenapa ni? Angkat, cepat. Di belakang. Seronok tak tadi? Tapi kalau seronok tapi tak ada istifadah, apa guna kan? Betul tak? Kita kena ambil istifadah. So, apa yang tadi anda dapat mempelajari dari persembahan tadi, Zaifah?
Banyak jugalah tadi, macam banyaklah kan. Salah satu dia kan, kita ni sebagai umat Islam yang tinggal di negara yang multiracial, multi-religious, kita mestilah hidup dengan mindset dengan penuh keamanan. Kerana Islam promotes peace. Jadi orang Islam sendiri nak kenalah hidup dalam aman damai. Janganlah berperang sana sini, asyik tak puas hati. Kan? Betul tak? Betul. Jadi awak pula? Anak apa ya? Anak istighfar. Oh, ada satu. Ulama memainkan peranan dalam kemajuan Singapura. Jadi, itu tanggungjawab kita sebagai bakal ulama, bakal asatizah, bakal ustazat, kan, untuk memperjuangkan bukan sahaja nama agama kita, tapi juga nama negara kita. Kita kena hilangkan ideologi macam yang ISIS ni semua. Sebab dia tidak represent Islam. Betul tak? Betul. Baik. Jadi itu je lah dari kami daripada Poview. Jika ada kesilapan atau kekurangan dalam persembahan kami menyusun 10 jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah. Jadi gempak tak persembahan tadi? Kalau gempak, pekik marah-marah ada satu kali, kuat-kuat. 1, 2, 3. Itulah persembahan yang berjudul Peranan Ulama di Singapura. Jadi Haziq, kerana tadi Ana tengok apa hantar kata? Tadi Ana tengok hantarnya watak agak unik ya. Watak apa hantar pelakon tadi? Presiden Pergas je. Presiden Pergas. Oh, okey. Jadi jadi apa Haziq seterusnya? Maaf, Haris. Maaf. Okeylah, kenapa kita move on Okey. Jadi Ana naklah try berbual English balik kan. Okey, jadi Haris, after this, wait, I want to ask all of you. Have all of you watched We Are Singaporeans? Yes. That is a very popular quiz show. So jadi kita akan main game We Are Singaporean, yang We Are Singaporean versi Aljunied-nya. Jadi dia punya tajuk dia apa? Quiz ni. Nahnu Singaporean Junaidiyun. Jadi kita akan, then we are going to ask you questions. So whoever gets the answer right gets the prize. Okay. Jadi kita teruskanlah. Jadi Ana nak satu wakil daripada menengah satu lelaki untuk naik ke atas pentas sekarang. Okey, kita ada Ismat di sini. Jadi, Ismat, sini Ismat. Ismat. Okey, jadi cara permainan dia akan ada berapa ni? 12 video. Jadi, kalau We Are Singaporean kita pilih artis, di Aljunied kita pilih asatizah kita. Faham Ismat? Jadi anta akan pilih je siapa-siapa anta nak. Boleh? Jadi anta pilih siapa? Untuk pertama ni. Jadi Teacher Hadi. Jadi kita tengok video Teacher Hadi. What is the biggest island in Singapore? Nampak? What is the biggest island in Singapore? Sini, kita depan sini. Jadi Ismat tahu tak apa island atau pulau yang paling besar kat Singapura?
Pulau apa? Pulau Tekong. Pulau Tekong. Kita tengok betul ke tak? Betul. Marha. Okay, jadi sekarang Ana perlukan satu daripada menengah satu tapi perempuan pula. Untuk naik ke atas pentas. Berikan marha. Okey, jadi sebutkan nama anda dan juga daripada kelas apa dan pilih seorang asatiza. Teacher Nana. Teacher Nana. Jadi dah pilih pun teacher Nana. Kita tengok soalan dia apa. Assalamualaikum. This is my aha question. What is the percentage of Muslims in Singapore? Jadi apa? Berapakah percentage orang Islam di Singapura? Jadi kita rasa kita akan kasih dia clue lah. Kita akan kasih dia clue. %, 32, 24, 38. Betul. Marha. Alhamdulillah, jadi kita pun dah lah selesai dengan kuis. Jadi kuis ni juga untuk kita faham jugalah atau tahu apa yang kita tak tahu. Siapa tahu Melayan ada 5 dekat Singapura? Tak ada orang tahu. Melayan ada 5. Ada 5 Melayan kat Singapura. Tak ada orang tahu. Siapa tahu bidang apa yang Ustaz Syed Isa Semit ambil? Tak ada orang tahu. Jadi sekarang kita dah tahu. Betul tak? Betul. Jadi seterusnya Haziq, apakah akan kita lakukan? Jadi lepas ni kita akan ada satu video. Video yang dibuat oleh siapa? Itu Ana tak tahu. Tapi harap antum semua dapat enjoy video yang akan ditayangkan. Madrasa Al-Junaid Al-Islamiyah was built in 1927 on a land now known as Victoria Street by Syed Abdul Rahman Al-Junaid, with a pioneer batch of only 10 students. In 1992, the old building made way for a new structure costing $15 million. Now it's still standing strong and proudly accommodating a student population of 1,200 students in any given year.
The first principal was almarhum Ustaz Said Abu Bakar Al-Sagaf. The position of Mudir then was limited to a side only, or in other words, an Arab. That tradition, however, was broken by almarhum Ustaz Ahmad Sunhaj Muhammad. With Al-Junaid now part of the Joint Madrasa System, or JMS, the position and responsibility of the Mudir is now assumed by an executive director, currently led by Ustaz Mahmud Makhluk Sidek. As a school with such brilliant history, Al-Junaid prides itself with its tradition of nurturing a cooperative student body that help ease the burden of teachers in ensuring successful implementation of projects. Al-Junaid is also famous for its nashid, which helps boost the morality of the students and is also a way to improve their Arabic language. Al-Junaid's morning speeches by student is one of its oldest traditions. It is an essential recipe for honing students' confidence and presentation skills, an important competency in developing impactful preachers for the future. Madrasa Al-Junaid is a prestigious institution producing students who in many cases have become influential national and religious leaders. Here in Singapore, its students have represented the countries in the SEA Games twice, once in 1986 and just recently in 2011. In addition, they also made Singapore proud by winning the 1967 SEAP Games against Thailand in Sepak Takraw. It has also been crowned champion for a number of regional competitions with other schools in both sports and the arts. Madrasa Al-Junaid has continued to host visits by important personalities from the world over. Madrasa Al-Junaid has always prided itself with its achievement in the Arabic language. This has been proven to be its major forte. It was champion in the prestigious International Muslim Debate in 2009. It proved itself again when 8 students emerged champion and runner-up in 2011. Madrasa Al-Junaid's strength in the Arabic module has produced outstanding students such as our very own Mufti. But the academic department has its own share of achievements too, producing champions in the 4 PM debate competition in the years 2001 and 2009. In the field of sports, the Madrasa has produced national sportsmen in rock climbing who had represented Singapore at the SEA Games in 2011. But with continuous effort and relentless support from the community, Madrasa Al-Junaid stood strong and marched on. Madrasa Al-Junaid is indeed a legacy to be treasured by generations past and present. Let us continue to be a catalyst for a strong and progressive Muslim community. Maka harapan anda begitulah, besar dan tinggi menggunung ya, untuk melihat pada satu hari nanti Madrasa Al-Junaid akan terus meningkatkan prestasinya, keupayaannya, keberkesanan misinya ya, supaya graduan-graduan Madrasa Al-Junaid semakin lama semakin cemerlang dan lebih hebat daripada graduan-graduan sebelumnya. Whenever I am feeling low, I look around me and I know there's a place that will stay within me. Wherever I may choose to go, I will always recall the city, know every street and shore, sail down the river which brings us life, winding through my Singapore. This is home, truly, where I know I must be, where my dreams wait for me, where that river always flows
is home. Surely, as my senses tell me, this is where I won't be alone. For this is where I know it's home. Where there are troubles to go through, we'll find a way to start anew. There is comfort in the knowledge that hopes about its people too. So we'll build our dreams together, just like we've done before. Just like the river which brings us life, there'll always be Singapore. This is home, truly, where I know I must be, where my dreams wait for me, where that river always flows. This is home, surely, as my senses tell me, this is where I won't be alone. But this is where I know it's home. This is home, truly, where I know I must be, where my dreams wait for me, where that river always flows. This is home, surely, as my senses tell me, this is where I won't be alone. But this is where I know it's home. But this is where I know it's For this is where I know I'm home. Oh, dia dapat tadi nampak dia punya video sangatlah hebat, sangat memegang. Ya, sangat touching. Haha, okey. Jadi Aziz, Ana sebenarnya terfikir yang kita patutlah bilang kepada pelajar-pelajar yang sebenarnya bila dah nak dekat National Day ni banyak apa? Banyak projek. Banyak projek. Kan? Ada projek video lah, projek poster, projek ambil gambar dan sebagainya. Betul tak? Betul. Jadi kenapa sebenarnya kita buat tu? Sebenarnya Ana rasa bagus juga kita buat projek-projek ni. Jadi kita dapat lebih mengenali ulama-ulama di Singapura dan juga negeri kita sendiri. Macam yang dekat belakang ditampal tu, ada Ustaz Hasbi, ada Ustaz Afandi, Ustaz Syed Semit. Banyaklah biografi, jadi antum boleh baca, boleh ambil istifadah. Tapi di sebalik tu ada juga kejutan. Ya. Jadi kita akan mengumumkan pemenang-pemenang bagi poster-poster, bagi video, bagi gambar dan sebagainya yang antum telah buat. Dan kita akan mengumumkanlah siapa pemenangnya sebentar nanti. Jadi kita cek dulu. Jadi tadi Haziq kata antum bolehlah baca poster-poster kat belakang. Tapi pada saya, pada Ana, bukan antum boleh, antum memang kena baca. Pasal poster-poster dia memang menarik dan design dia juga lawa Haziq. Ya Haziq, antara buat poster pasal apa Haziq? Ana buat poster pasal Ustaz Syed Semit. Oh. Ana dapat tahu dia paling lama, mufti yang paling lama yang pernah ada kat Singapura ni. Daripada dia umur 30 lebih tahun tak salah, sampai
Wakil ketua. Lama tu. Lama tak? Lama. Okey. Jadi sebelum tu kita nak hidupkan lagi suasana, kita buat cheer balik. Boleh? Boleh ke tak? Jadi kita persilakan Haziq. Singapura Madrasah. Singapura Madrasah. Singapura Madrasah. Bagus. Nak rasa bagus tapi agak lemau daripada yang mula tadi. Itulah. Makin lemau pula. Kena angin kan. Lemau. Okey. Betul lah. Okey, jadi kita lagi satu kali boleh? Kita buat macam keropok yang baru beli dalam plastik. Masih garing lagi. Kalau makan bunyi krish krish krish. Nampak? Boleh? Singapura Madrasah. Singapura Madrasah. Singapura Madrasah. Marha. Baik. Maka telah tibalah waktunya. Untuk kita mengumumkan pemenang-pemenang. Tapi sebelum itu kita menjemput naik Al-Fadhil Al-Ustaz Mahmud Matlub untuk memberi hadiah-hadiahnya. Marha. Okey. Jadi bagi projek video yang menduduki tempat yang ketiga daripada secondary, daripada menengah 2B grup Khairiyah, Marha. Harap wakil dapat naik ke atas pentas dan ambil hadiah. Tak ada hadiah? Oh, ada. Okey, yang kedua, Haris. Yang kedua, pemenangnya terjatuh kepada Ishraq dari kelas 21. Marha. Dan yang tempat pertama tidak lain dan tidak bukan salah satu anak kepada asatizah kita. Siapa? Jadi yang pertama adalah daripada kumpulan Anissa menengah 2B. Marha. Oh, dan dia juga adalah adik kepada Abang Rahman kita. Okey, seterusnya projek research PRIU. Pemenang ketiga terjatuh kepada kumpulan Aisyah daripada PRIU 22. Salah satulah daripada Aisyah tu naik ke atas pentas untuk menerima hadiah. Aisyah Zulkifli. Marha. Yang menduduki tempat kedua pula, yang ketiga daripada pihak Banat, yang kedua pula dari pihak lelaki. Maka pemenang yang kedua jatuh kepada PRIU 2A, kumpulan Ammar. Marha. Agak ni dia buat pasal Ustaz Patris kot. Okay, yang pertama pula, yang menduduki tempat pertama jatuh kepada kumpulan daripada kelas 22 yang membuat tentang Ustaz Patris. Marha.
nampaknya bukan Ammar yang buat Ustaz Patris. Grup perempuan. Oh, okey. Okey, selepas itu kontes fotografi, mengambil gambar. Jadi tempat yang ketiga jatuh kepada Nur Amira daripada menengah 3B. Marha. Okey, yang kedua pula, jatuh tempat kedua ialah kumpulan Ummi Nur Hayati daripada menengah 3B. Marha. Okay, jadi tempat yang pertama pula jatuh kepada bukan Ustazah Sakinah, tapi Nurul Sakinah daripada menengah 5. Marha. Dan seterusnya kita menjemput Siti Aisyah Abdul Rahman daripada menengah 4B untuk menerima hadiah sagu hati. Marha. Seterusnya, pemberian hadiah untuk poster kontes tempat ketiga terjatuh kepada Nur Fatimah Aziz. Marha. Seterusnya yang mendapat tempat kedua ialah daripada kumpulan Aida daripada menengah 2B. Marha. Dan pemenang pertama jatuh kepada Afika Tajuddin daripada menengah 2B. Marha. Dan kita jemput Ustaz Mahmud untuk balik ke tempat duduk. Dan kita menjemput Ustaz Mohsen untuk naik ke pentas dan memberi hadiah yang seterusnya. Marha. Jadi hadiah yang selepas ini bukan untuk projek dan sebagainya, tapi untuk abang-abang dan kakak-kakak kita yang telah bertengkus lumus menjayakan persembahan ini, yang telah pun membuat persembahan dan sebagainya. Jadi yang pertama, anda ingin menjemput wakil daripada mereka yang terlibat dengan National Day Observance untuk naik ke pentas. Marha.
Satu wakil daripada National Day Observance. Seterusnya kita menjemput pemanjat batu, rock climber. Rock climber yang telah bertumus abseiling sebentar tadi, dan juga trainernya Teacher Hatta untuk naik ke pentas menerima hadiah ini. Marha. Kita dapat lihat jasa Teacher Hatta kepada madrasah ni. Walaupun beliau tak mengajar sekarang ni, namun dia sanggup untuk mengajar anak didiknya. Dan seterusnya kita menjemput seorang qari yang membaca Quran dengan merdunya, Qari Muhammad Hanif bin Saleh, untuk naik ke pentas. Marha. Okay, seterusnya kita menjemput dua wakil daripada choral reading untuk naik ke pentas untuk menerima hadiah. Marha. Selepas itu kita menjemput pula wakil daripada 4PU yang telah pun mempersembahkan sketsa sebentar tadi untuk naik ke pentas. Marha. Kita menjemput otak di sebalik sketsa tersebut. Inilah orangnya yang telah pun direct sketsa tadi sebentar tadi. Dan seterusnya kita menjemput dua wakil daripada kumpulan DK Barat untuk mengambil hadiah di pentas. Marha. Seterusnya, hadiah ini nanti-nantikan. Kita menjemput dua orang yang telah menghiburkan anda, yang telah mengetawakan anda sebentar tadi. Tidak lain tidak bukan Master of Ceremony. Marha. Kita terlupa satu persembahan. Apa dia Haris persembahan? Saya rasa kita menjemput dua wakil daripada menengah dua yang telah mengendalikan persembahan sajak, mendeklamasikan sajak untuk naik ke pentas. Marha. Kita mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Mohson dan Ustaz Mahmud kerana telah memberi hadiah. Okey. Jadi Haris, apakah persembahan seterusnya, Aziz? Persembahan yang dinanti-nantikan ramai. Persembahan yang menjadi signal majlis kita hampir sampai ke penghujungnya. Persembahan ini selalunya terakhir. Persembahan apakah itu? Salah. Persembahan baca doa. Baru balik. Okey, tak apa. Jadi betul lah DK? Betul ke DK? DK ke zikir? Allah. Kadang-kadang kita berdikir terlupa pula nak berzikir. Sebab kita tak fikir.
Nasib baik nama bukan Syakir. Jadi kita tunggu sampai diorang bersiap sedia. Jadi sementara kita tunggu, apa Aziz? Adakah kita patut buat cheer lagi? Lupa pula cheer. Okey. Jadi 1, 2, 3. Singapura Madrasah. Singapura Madrasah. Singapura Madrasah. Okey, Haris. Antum semua, Anas sebenarnya ada satu teori yang antum sepatut tahu. Kenapa Singapura ni dia maju dengan cepatnya? Sebab bendera Singapura warna merah, dan merah melambangkan kepanasan. Dan kalau siapa yang belajar sains, hot air rises, cold air sinks. Jadi kita rise, kita panas, kita rise. Nampak? Sebab tu ini sebenarnya salah satu teori yang takbir. Okey. Nampaknya mereka masih belum bersedia lagi. Jadi antum nak dengar apa-apa lagi ke? Tak apa dah. Nampaknya mereka dah bersedia. Jadi antum lebih bersedia? Belum bersedia. Haris, Jamil. Haris pergi mana? Okay, tak apa. Jadi kita mempersembahkan Dikir Barat yang dianggotai oleh pelajar menengah 3. Jadi kita mempersembahkan Dikir Barat yang dianggoti jadi kita mempersembahkan yang dianggoti oleh menengah 3 sehingga perahu 2. Marha, marha. Assalamualaikum. Tanggal 9 Sifar 8 6 5 itulah hari kemerdekaan kita. Semua gembira, hari yang lagi meriah bagi negara kita. Hari lahirnya negara Singapura, aman sentosa.
Hai Assalamualaikum. Sebelum masuk beri salam. Beri salam cara umum, itu cara kita orang Islam. Hai saudara, hai saudari, apa kabar asatidzah? Hari ini kita sambut untuk negara yang tercinta. Hai 9 boy. Salah. 1965 datang pula perubahan. Ramai anggap perpisahan mendatangkan kejatuhan. Namun semangat pemerintah perintis tokoh ilmuwan berjaya menolak stigma Singapura bebas aman. Hai, penat betul nyanyi sorang-sorang. Ana nak nyanyi sorang-sorang tapi penat. Ada masa Ana jemput Ustaz Fadli boleh nyanyi dengan Ana? Salam. Ustaz, saya boleh cuba nyanyi lagu Hukum Hai Singapura sikit? قم هيا سنغافورة في عيدها كبير. Lagi apa? Tuwakirul kabir wa turshidus saghir wa tarhamul yatama wa tukrimul fakir. Syukran Ustaz. Kalau mahu jadi rakyat Singapura, haruslah selidiki asal usul kita. Jangan kita lupa atau ambil mudah jasa dan semangat perintis warga kita. With knowledge and power, responsibility, embracing the real meaning of SG50. 50 years of hard work and different challenges to build a society that lives in harmony. Tahun merdeka Singapura, negara tercinta.
dari kita jumpa lagi, dikir lagi di masa depan. Sekian saja daripada kami, para pelajar dari menengah 3 hingga ke Perayu 2. Dengan itu, kami memohon 10 jari memohon maaf kalau tersilap dan terkasar bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.